Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Okey, baik, untuk hari ini dalam video kali ini cikgu akan menunjukkan bagaimana kita nak membina perwakilan data bagi plot titik dan juga plot batang dan daun. Okey, yang kita sedia maklum sebelum ni kita dah belajar, awak boleh rujuk kepada buku teks awak. Kita masih lagi dalam bab 12. Okey, iaitu bab perwakilan data. Awak boleh rujuk daripada buku teks awak muka surat 268 hingga 274. Okey, perwakilan data ada 5 iaitu carta palang yang kita dah belajar. Okey, carta pai. Okey, carta pai ni apabila awak bersemuka pada minggu hadapan, cikgu minta pastikan awak ada jangka lukis dan juga protraktor. Okey, sebab kita akan buat latihan bersama pada minggu hadapan. Okey, kemudian kita ada graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun. Jadi untuk hari ini cikgu fokus kepada plot titik dan plot batang dan daun. Okey, jadi selepas awak selesai menonton video, awak akan menjawab soalan. Okey, baik. Seterusnya, jadi terus rujuk kepada buku teks awak sebab cikgu nak terangkan bagaimana kita nak membina perwakilan data untuk plot titik. Okey, jadi boleh rujuk terus kepada buku teks muka surat 272. Okey. Okey, plot titik ni mudah je belajar. Okey, jadi awak akan tengok macam mana cara untuk saya cikgu buat macam mana nak buat plot titik ini. Okey, kita lihat kepada contoh 7. Okey, kita baca soalan dahulu. Masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, kemudian wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi. Okey, jadi dalam contoh 7 dia dah bagi dah. Okey, datanya dalam bentuk minit iaitu 23. Cikgu salin sekejap. Okey, 21, 17, 24, 21. Yang ini jadual data yang telah diberikan. Awak boleh rujuk juga kepada buku teks awak. Okey, baik. Macam mana kita nak lukis plot titik? Okey, sila lihat caranya. Yang pertama, kita akan bina garis nombor. Okey, kita akan bina garis nombor. Okey, garis nombor ni mesti diakhiri dengan anak panah lah. Okey, mesti ada anak panah belajar. Okey. Okey, seterusnya daripada jadual yang dekat sini, kita lihat nombor yang paling kecil. Okey, kita lihat dekat sini nombor yang paling kecil ialah 17 dan nombor yang paling besar ialah berapa pelajar? Yang paling besar ialah nombor 25. Okey, jadi apabila awak melukis plot titik ini, okey, awak akan mula dengan nombor yang paling kecil. Jadi awak akan buat sengatan kat sini 17. Okey, awak selang satu kotak buku awak. 18, selang lagi satu kotak, 19, 20, 21, semuanya selang satu kotak dalam buku awak ya. 22, 23, 24 dan akhir sekali ialah 25. Okey? Jadi, untuk kita buat garis nombor ni pelajar, kalau di antara 17 dengan 18 ni awak selang 2 kotak, jadi 18 ke 19 pun kena selang 2 kotak. Okey? Jadi maksudnya kalau nak selang 2 kotak, semuanya kena selang 2 kotak. Okey. Jadi ini ialah garis nombor awak. Okey, jangan lupa awak kena labelkan garis nombor ini. Macam mana awak nak tahu label dia? Baca semula soalan. Dia kata masa rawatan pergigian dalam minit. Jadi 17 ini ialah 17 minit, 18 minit, 19 minit. Jadi awak kena labelkan. Okey. Tulis dengan huruf besar. Masa. M huruf besar. Okey. Kemudian unit dia dalam apa? Minit. Jadi dalam kurungan minit. Okey, tutup kurungan. Jadi awak dah labelkan awak punya garis nombor yang skala yang ini. Okey. Garis nombor ni awak dah labelkan dia. Okey, jadi ini ialah 17 minit, 18 minit. Jadi ini ialah masa. Okey, kita tengok kepada soalan Okey, jadi macam mana saya nak buat dia punya titik, plot titik ini. Okey, jadi kita lihat yang pertama 23. Jadi awak tengok dekat sini mana skala 23. Okey, kat sini. Jadi awak titik kat sini. Okey, mesti titik bukan pangkal sebab nama dia ialah plot titik. Okey, kemudian 24 ada 2, 24. Jadi saya terus je. Okey, pastikan 23 dengan 24 ni sama baris pelajar. Okey, jadi apabila dalam buku kotak-kotak awak nanti, okey, awak akan tanda dekat sini. Macam ni. Awak akan tanda dekat sini. Okey, contoh ini awak punya garis nombor.
Okey, ini adalah garis nombor awak. Contoh. Okey, ini garis nombor awak. Kemudian inilah skala 24 contohnya. Ini skala 25. Okey, nampak saya selang satu kotak sahaja. Okey, saya selang satu kotak dekat sini. Jadi apabila 24, saya letak dekat sini pelajar. Okey, kemudian ada 25, saya letak sini. Nampak dia sama, line sama dengan kotak 24 dan 25. Okey. Okey, seterusnya bila awak nak dah plot, awak buatlah potong kat sini. Jadi 21. Jadi nampak dia sama baris kat sini. Okey, potong macam ni supaya kita tak tertinggal. Okey, 25, 24. Okey, nampak ni tertinggal 25. Okey, 25, 24. Okey, sekali lagi 24. Nampak? Okey, 25 lagi. Okey, dia masih sama baris 23, 22. Okey. Jadi untuk yang ini semua kena sama baris pelajar. 23, 21. Okey, lagi sekali 23, 21 lagi sekali. Okey. 17, 22. Okey, jadi semua kita dah tikkan. Okey, dekat sini ada 14 data. Jadi kita pastikan kita punya titik pun ada 14 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, cukup 14 data. Sebab kita ada 14 data, jadi ini adalah 14 titik. Okey, jadi awak punya plot titik dah siap. Tetapi yang terakhir, pastikan kena tulis tajuk bagi awak punya plot titik. Okey, jadi tajuk tu awak kena tulis dekat atas. Okey, kena tulis dekat atas plot titik ni pelajar. Jadi dia kena tulis dekat atas ni. Saya padan yang ini Jadi dia perlu ditulis dekat atas awak punya plot titik. Okey, macam mana kita nak tulis tajuk? Kita kena baca balik soalan. Dia kata kat sini soalannya ialah, dia cakap masa rawatan pergigian. Ayat pertama dia. Jadi kita buatlah dia punya tajuk dia ialah masa M huruf besar, rawatan R huruf besar, pergigian P huruf besar. Okey. Jadi pergigian P huruf besar. Jadi inilah tajuk bagi awak punya plot titik pelajar. Okey. Jadi dah siap dah awak punya plot titik awak. Okey. Mula-mula apa yang perlu awak buat? Awak lukis dahulu garis nombor guna pembaris. Okey, pastikan ada anak panah ni. Kemudian awak mula dengan nombor yang paling kecil. Tadi kita nampak dalam jadual tu nombor yang paling kecil 17, nombor yang paling besar 25. Jadi saya jarakkan satu kotak untuk buat 18, skala 18, 19 sampailah skala yang paling besar. Okey, kemudian saya labelkan garis nombor. Yang ini saya ambil daripada soalan. Mesti huruf besar. Okey, huruf pertama mesti huruf besar. Kemudian saya plotkan. Okey, sebab ada 17 jadi saya plotkan. Jadi bila kita nak plot tu, kita potonglah nombor yang kita dah plot. Okey, 24, contoh 23 kita plot dia. Jadi kita potong, okey. Akhir sekali dah siap plot, awak kena buat dia punya tajuk pelajar. Tajuk mesti huruf besar pada awal huruf untuk perkataan tu, okey. Dan tak perlu digaris, okey. Jadi awak punya tajuk ni awak tak perlu garis pelajar, tak perlu. Hanya tulis tajuk macam ni saja. Okey, jadi dah siap awak punya plot titik pelajar, okey. Jadi awak boleh rujuk juga kepada buku teks awak pada muka surat 272 dan 73, okey. Ada dua muka surat dekat sini. Okey, selesai untuk plot titik, saya harap awak faham. Okey, kita pergi kepada plot batang dan daun. Okey, plot batang dan daun. Okey, yang ini awak boleh rujuk kepada buku teks awak muka surat 273 hingga 274. Okey. Okey, plot batang dan daun ini awak boleh rujuk kepada contoh 8. Jadi saya rujuk kepada contoh 8 sahaja. Okey, kita baca dahulu soalan dia. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Okey, kemudian dia suruh kita wakilkan data itu dengan plot batang dan daun. Jadi saya salin dahulu dia punya data. Okey, yang ini ialah markah ujian matematik. Okey. Ni saya salin dahulu. Okey, untuk plot batang dan daun ini mesti melibatkan nombor puluh. Okey, kalau dia ada nombor besar sahaja, tak boleh guna plot batang dan daun. Okey, kenapa? Okey, nanti saya akan tunjukkan kenapa. Jadi untuk pengetahuan awak, untuk plot batang dan daun mesti melibatkan nombor puluh.
Okey, nombor ratus pun tak boleh pelajar. Mesti nombor puluh sahaja. Okey, data yang saya tulis ni ada dalam buku teks awak. Okey, dalam contoh 8. Jadi, perkara pertama yang perlu kita buat untuk kita buat batang dan daun. Okey, kita akan buat garisan. Okey, dua garisan ni pelajar. Okey, jadi awak boleh gunakan pembaris awak. Okey, yang berada di sebelah kiri ini ialah kolom batang. Yang di sebelah kanan ialah kolom untuk daun. Okey, jadi batang ini merujuk kepada digit puluh. Manakala daun merujuk kepada digit sah. Jadi sebab itu untuk plot batang dan daun mesti melibatkan nombor puluh. Awak tak boleh melibatkan nombor yang sah saja. Contoh 8, 9, 1 tak boleh. Okey? Dia mesti melibatkan nombor yang ada puluh. Bermula daripada 10 hingga 99. Okey? Kenapa? Sebab untuk batang dia ialah digit puluh. Okey? Untuk digit puluh kita letak dekat batang. Untuk digit sah kita letak dekat bahagian daun. Okey? Jadi kita lihat contoh macam mana kita nak buat. Okey, kita mula daripada nombor yang paling kecil. Jadi kita cari nombor yang paling kecil yang mana? Okey, yang paling kecil ialah 32. Okey, nombor yang paling kecil ialah 32. Yang paling besar berapa pelajar? Yang paling besar ialah 86. Okey, jadi kita akan mula dengan nombor yang kecil. Okey, 32. 3 akan berada dekat batang sebab dia digit puluh. 2 akan berada dekat daun sebab dia digit sah. Okey, jadi 32. Okey, kemudian apabila batang ni kita akan mula daripada nombor 3 sebab nombor yang paling kecil 32. Jadi selepas 3 kita akan terus tulis 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan berhenti sampai 8 sebab nombor yang terakhir yang paling besar ialah 86. Okey, jadi kita akan berhenti dekat nombor 8. Okey, selesai 32, kita cari ada tak lagi 30? Ada? Tak ada. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 40. Ada tak nombor 40? Tak ada. Kalau tak ada, kita kosongkan saja. Okey, awak tak boleh tulis 3 terus 5. Tak boleh pelajar. Dia mesti ikut turutan. Selepas 3 mesti 4. Jadi kalau 4 tak ada dalam data, 40 tak ada dalam data, biarkan saja kosong untuk bahagian sah. Okey, biarkan saja. Jadi kita terus pergi kepada digit 50. Okey, ada tak 50? Okey, kita ada 1 50, kita ada 2. Jadi ada 2 50. Jadi macam mana nak tulis 5 kosong? Okey, pastikan 2 ni sama baris dengan kosong. Kemudian kosong lagi sekali. Sebab 50 ada 2. Awak tak perlu tulis 50, 5 lagi dekat batang ni. Tak perlu. Untuk batang hanya buat 1 digit sahaja. Okey? Yang sah ni untuk bahagian daun baru kita boleh buat 2 digit. Nampak? 50 yang pertama, 50 yang kedua. Okey? Seterusnya lepas 50 ada tak 51? Tak ada. 52. Kita ada 52 dekat sini. Ada lagi tak? Okey, tak ada. Jadi 52. Okey, 53 ada. 54 ada tak? 55 ada tak? 56. Kita ada 56 kat sini. Okey, 56. Okey. Seterusnya 57 ada. Okey, kita ada 58. Jadi kita tulis 58. 59. Okey, jadi kita berhenti sampai sini. Okey. Takkan ada 50 ke 60. 60 tak boleh berada kat sini. Dia akan berada dekat digit 6 dekat sini. Okey. Jadi dah selesai untuk 59. Okey, kita mula kepada 6 pula. Okey, 60 ada. Okey, 60 ada 1. Okey, jadi kita buat kosong. Nampak? Dia mesti sebaris. Okey, sebaris dengan 6, sebaris dengan 2 ni. Okey, 61 ada tak? 62 ada. 63. Okey, kita ada 63 dekat sini. Okey, jadi kita buat 63. Kemudian ada 2 63 kita. Jadi satu lagi 63. Okey, 64 ada. Ada 64. Jadi nampak bila saya tulis, saya potong. Supaya saya tak tertinggal. Okey, 64, 65 ada. Tak ada. 66 ada. Tak ada. 67. Okey, 67. 68 ada tak? Tak ada. 69. Okey, 69 saya ada 1. 69 saya ada 2. Jadi 9 yang pertama, 9 yang kedua. Okey. Seterusnya dah habis dah. Okey, 7. Kita ada 70 tak? Ada. Tak ada. 70 tak ada. Kita mula dengan 71. Jadi terus letak 71.
Okey, 72 ada? Tak ada. 73 tak ada. 74 tak ada. 75. Okey, 75. 76 ada tak? Tak ada. 77. Okey, 77 ada dekat sini. 77. Okey. Dan 78. Okey, nampak? Macam tu cara menulis. Dan akhir sekali, ada tak 79? Tak ada. Okey, 80. 80 tak ada. Kita ada 82 dan 86. Okey, jadi dah siap dah awak punya plot batang dan daun. Okey, kita dah siap dah. Kita dah buat batang, kita dah buat daun. Okey, pastikan batang ni di huruf besar, daun ni di huruf besar. Okey, jadi untuk awak buat dia punya garis ni, pastikan awak guna pembaris pelajar. Okey. Okey, kemudian kita mula dengan nombor yang paling kecil. Diikuti dengan nombor yang paling besar. Jadi kita akan mula dengan nombor 32. Jadi 3 terus kepada 4. Walaupun 4 ni tak ada dalam data 40 hingga 49, tak ada dalam data. Tapi kena tulis juga 4. Sebab dia kena ikut turutan 5, 6, 7, 8. Kita berhenti sampai 8. Kalau dalam data awak ada 90, jadi awak akan berhenti sampai nombor 9. Okey. Jadi tengok kepada awak punya data. Okey. Jadi selesai itu, kemudian kita masukkan batang untuk nombor puluh, daun untuk nombor sar. Okey, jadi awak pun masukkan nombor awak. Okey, puluh tak perlu diulang. Yang perlu diulang ialah untuk sar sahaja. Okey, nombor yang berada dekat belakang tu. Okey, dah selesai dah. Jadi kalau awak tengok dalam buku teks awak, dia ada 2 kali plot batang dan daun. Kalau awak rujuk pada buku teks awak, muka surat 274, dia ada 2 kali plot batang dan daun. Tapi saya terus ringkaskan. Okey, saya ambil satu saja. Okey, sebab saya terus ringkaskan daripada kecil kepada besar. Okey, kalau tengok dalam buku teks dia tak teratur. Tapi selepas tu baru teratur kan. Macam saya terus sahaja pelajar cari nombor yang paling kecil. Kemudian saya terus kepada nombor yang paling besar. Okey, jadi saya buat sekali sahaja kerja saya. Tak perlu buat 2-3 kali kerja. Okey. Okey, selesai awak dah buat. Okey, dah buat awak punya plot batang dan daun ini pelajar. Okey, apa yang perlu awak buat? Seperti biasa, awak kena okey, untuk plot batang dan daun ni dia special sikit sebab dia ada kekunci pelajar. Okey, dia ada kekunci. Kekunci tu dekat mana kita akan dapat kekunci itu untuk nombor yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat dekat sini nombor yang paling kecil ialah 32. Jadi kita akan buat dekat bahagian bawah ni kita akan tulis kekunci. Okey, titik bertindih. Okey, sepatutnya saya gunalah huruf warna hitam kan supaya nampak sikit. Okey, kekunci titik bertindih. Kita ambil nombor yang paling kecil. Jadi 3 palang 2. Okey, kita ambil balik ni. 3 palang 2. Okey, apa maksud 3 palang 2? Jadi kita kena salin balik. Bermakna. Jadi bila awak buat plot batang dan daun, awak kena tulis kekunci ni pelajar. Kekunci titik bertindih. Ambil nombor yang paling kecil. Contoh kat sini 32. Jadi 3 palang 2 bermakna, apa maksudnya? Bermakna 32 markah. Okey, jadi itulah maksud 3 palang 2. Maksudnya 32 markah. Okey, contohlah cikgu dekat nombor untuk 3 ni, digit 3 ni kita ada 32, kita ada 34, kita ada 36 contoh. Okey, jadi saya perlu ambil yang mana? Okey, awak kena ambil nombor yang paling kecil pelajar. Okey, nombor yang paling kecil yang ada dekat atas ni yang paling kecil. Jadi awak akan tetap ambil nombor 32 lah. Okey, contoh kalau ada 30. Okey, contoh. Ada digit 30 dekat sini. 30. Kemudian 32. 39. Jadi, apa awak punya kekunci? Kekunci awak ialah 30. Sebab awak ambil nombor yang paling kecil. Okey. Jadi, tengok kepada awak punya plot batang dan daun. Tengok dia punya, macam mana nak cari dia punya kekunci. Cari nombor yang paling kecil. Kalau ada banyak dekat sini, jadi cari nombor yang paling kecil lah. Okey, jadi tulis dia punya kekunci dekat sini. Pastikan K huruf besar. Okey, kekunci titik bertindih. Okey, ambil 3 palang. Mesti ada palang ni. 2. Apa maksud 3 palang 2 ni? Bermakna. Jadi inilah maksud dia. 32 markah. Okey, kemudian jangan lupa tulis tajuk bagi plot batang dan daun ini. Okey, yang ini awak ambil balik daripada soalan. Soalan kata,
Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik. Okey, daripada soalan yang daripada muka surat 273 tu, dia kata data di bawah menunjukkan markah ujian matematik. Jadi tajuk untuk plot batang dan daun ni ialah markah, nampak? M mesti huruf besar. Ujian U huruf besar. Matematik M huruf besar. Okey, jadi siap awak punya tajuk. Tak perlu digariskan. Ingat, tajuk mesti ditulis di atas awak punya plot tadi. Okey, jadi semua tajuk tulis dekat atas. Kalau carta pai, carta pai, tajuk dia dekat atas. Okey, kalau graf garis, tajuk dia dekat atas. Okey, jadi tajuk mesti ditulis di atas pelajar. Okey, jadi dah siaplah awak punya plot batang dan daun. Okey, jadi untuk batang mesti untuk digit puluh. Daun untuk digit sah. Kemudian kita mula dengan nombor yang paling kecil, nombor 32 ikut data tadi. Okey, diikuti 3 ni, jadi kita terus tulis dahulu pelajar. Untuk puluh ni kita terus tulis. Sebab kita tahu digit yang paling kecil ialah 3, terus ikut turutan 4, 5, 6, 7, 8. Sebab digit yang paling besar ialah 86. Okey, jadi kita akan berhenti dekat 8. Kemudian untuk sah ni dia boleh berulang. Okey, 50 ada 2 kali. Jadi kita mula dengan nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Okey. Jadi awak walaupun awak nampak data yang mula-mula tu ialah 59 contoh, awak tak boleh tulis 9 dekat sini. Kena mula dengan nombor yang paling kecil hinggalah nombor yang paling besar. Okey. Jadi selesai awak dah buat plot ni, awak ambil kekunci yang paling kecil dekat atas, kena tulis seperti ini. Bermakna, yang ini kena copy lah. Bermakna ni memang kena ikut turutan. Contoh bermakna ni memang kena copy. Kekunci ni memang kena copy pelajar. Maksudnya copy paste lah. Berapa dia punya skala untuk 3 palang 2 ni, iaitu 32 markah. Okey, akhir sekali kena tulis tajuk. Ingat, tak perlu digariskan, hanya tulis huruf besar pada perkataan. Okey, pada setiap perkataan tu huruf pertama huruf besar. Okey, jadi selesai awak punya plot batang dan daun. Okey, jadi untuk awak lebih faham, awak boleh rujuk kepada buku teks awak, muka surat 273 hingga 274. Okey, jadi dah selesai untuk 2 plot hari ini, iaitu plot titik dan juga plot batang dan daun. Saya harap video ini membantu awak. Okey, selepas ini awak akan diberi latihan untuk awak jawab. Okey. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.